Selamat pagi. Uh, Waalaikumsalam. Boleh saya minta bantuan untuk mute semua mikrofon, supaya tidak ada gangguan semasa sesi kita berjalan. Saya cadang 45 minit saja untuk saya jawab soalan. Ada 22 soalan yang dikemukakan dalam form yang saya edit semalam. Ya. Kecuali ada tuan-tuan ada soalan lain, boleh type di ruangan di tepi tu. Ya. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat hari raya. Kita beraya dalam norma baru lah, ya. Dan saya ingat dari segi communication, pihak universiti sentiasa update staff di pelbagai peringkat untuk sepanjang tempoh PKP ini berlangsung. Dan pada masa yang sama kita telah membangunkan beberapa apps untuk memastikan kelancaran pengurusan universiti. Di peringkat saya sendiri, saya tak kurang 5 webex session telah saya buat dengan pelbagai pihak. 2 live Facebook dengan KKA dan juga dengan QPAC. Ya. Yang dengan QPAC tu, saya ingat yang jumlah yang menontonnya 30,000 orang. Ya. Dan satu forum yang saya buat 500 orang lebih. Now, kita berada dalam tempoh PKPB masih, ya. Dan tidak tahu bila tempoh PKP ini akan berakhir. Tapi pada masa yang sama, kerajaan telah pun mengeluarkan surat berkeliling untuk Jabatan Kerajaan mula beroperasi semula. Ya, di pihak universiti kita melalui Nerve Center kita berbincang, dan sebab itu pada 6 Mei saya telah keluarkan satu hebahan memo kepada semua ketua jabatan. Kita akan mula kemasukan staf, ya, secara berperingkat. Saya sengaja tidak letak tarikh, saya letak peringkat 1, 2, 3 dan 4, ya, dalam satu hebahan yang kalau saya boleh share. Tadi yang hebat tadi, surat tadi. Okey. Kalau kita boleh nampak sini, memo saya bertarikh 6 Mei. Ini adalah keputusan daripada Nerve Center, di mana kita telah kita edarkan ialah panduan bekerja di rumah yang kita sesuaikan dengan berkeliling KSU dan juga tata cara bertugas di pejabat. So saya harap ketua-ketua jabatan, terutamanya pegawai-pegawai tabik universiti baca, ya. Sebab saya nampak soalan itu berulang. Nampak macam, minta maaf lah sebut, tak baca. So kita macam tend tu, tak apalah orang lain jawab. So you have to read to understand apa yang patut buat. Misalnya tata cara bertugas di pejabat. Dari sekarang kena ada marking, ya. Ini dah dibuat, contohnya saya masukkan dalam SOD yang Jabatan Mendahari buat. Sudah ada marking untuk counter, untuk meeting, ya. Itu perlu dibuat dari sekarang, ya. Jangan tunggu 1 Jun baru nak buat, ya. The planning itu kena buat dari sekarang. Yang kedua ialah tata cara ataupun panduan bekerja di rumah, ya. Kita banyak berbincang. Tak dapat tidak ada isu, ya. Dan saya telah jelaskan dalam banyak kali bahawa bekerja di rumah ini satu keadaan yang kita tidak rancang, tapi di peringkat universiti kita telah buat pilot benda ini dan kita monitor, ya. Nanti saya beritahu dari segi perkembangan work from home, ya. Dan dari segi planning untuk kemasukan staf kembali bertugas ini, sekarang sudah ada mood, sudah ada ketua jabatan mengatakan bahawa staf dia seronok duduk di rumah, ya. Dia tak mau main kerja, ya. So itu kita kena, saya haraplah pegawai takbir dan juga head department
ada meeting dengan staff supaya ada alignment di antara perancangan pihak universiti dengan PTJ. Dari segi planning yang saya sebut tadi, ada 4 peringkat atau 3 peringkat, iaitu peringkat pertama, staf yang berumur 50 tahun yang tidak berpenyakit kronik, staf wanita yang tidak hamil, dan ini hanya untuk yang terlibat dengan makmal saja, ya. Kerja lain tak payah masuk lagi. Dan nanti saya beritahu macam mana proses nak masuknya. Cuma semalam saya dalam episode saya share sikit data tentang deklarasi kesihatan, ya. Simple saja, masuk dalam kampus online. Saya ingat tak sampai 2 minit, ya. Kita jawab tik saja, jawab dengan ikhlas lah, ya. Dan lepas tu akan ada satu nota sama ada kita ini tak ada dalam risiko tinggi atau tak ada risiko, ya. Nanti saya tunjuk the outcome. Peringkat kedua, this is 1 Jun, 1 Jun kita plan. Peringkat kedua ialah minggu berikutnya, ya. Kita plan 8 Jun, tapi saya dipahamkan 8 Jun ialah cuti umum, ya. Tetapi bergantunglah, ini yang saya buat dengan pengharaman dulu kalau ingat. Mungkin kita mula 9 Jun, ya. Staf berumur 50 tahun ke bawah, tak ada penyakit, dan staf wanita yang tidak hamil, ya. So boleh datang bekerja. Tadi yang lab saja. So minggu berikutnya ialah lain-lain skim, ya. And QC, whatever skim-skim lain yang ada, ya. Ini tak termasuk perkhidmatan kritikal. Setiap hari kita ada lebih kurang 17% daripada staf kita, 1,000 lebih lah, 1,500, 1,400 gitu, yang hadir bertugas, utamanya staf di hospital yang kita pantau dari segi kehadiran setiap hari. Itu akan berlaku pada minggu kedua Jun. Ini perancangan universiti, ya. Peringkat ketiga ialah 50 tahun ke atas, ada sakit. Maksudnya kalau ada soalan tadi, kalau dia 30 tahun, dia penyakit kronik, dia masuk dalam kumpulan ketiga. Dan kumpulan ketiga ini segi planning ialah 15 Jun, iaitu minggu ketiga Jun, ya. Dan jangan lupa dalam memo ni juga saya minta supaya head of department juga fikir, ya, nombor 3 dalam poin 4 itu ialah mengenai pasti staf yang sesuai untuk bekerja di rumah, sama ada secara sepenuh masa atau separuh masa. Dan ini juga saya jawab dalam dialog lepas bahawa kita kena ambil kira sekolah tak buka lagi, ya. Dan juga isu penjarakan sosial di tempat kerja, sama ada kita ready untuk terima secara serentak, dan ini perlu dipikirkan oleh pegawai takbir dan juga head of department. Ia bergantung kepada kesesuaian lah, ya, tugas dia dengan jenis pekerjaan. Semak balik proses kerja di PTJ itu sesuaikan dengan tata cara bekerja baru. It's very detail. Kalau you tengok dalam tata cara bertugas yang KSU Datuk Seri Madlan edarkan itu sangat detail, dan kita ambil yang kita buat sesuai untuk kita laksanakan di SM, ya. Ya, saya nak jelas ulang kali, banyak orang tanya 1 Jun tu semua kena main lah, yang lab saja, ya. Now saya nak share dengan tuan-tuan ialah data dari segi kesihatan, ya. Okey, korang nampak? Kalau tuan-tuan boleh nampak di sini, this is real time data. Saya ucap terima kasih dekat PKT dengan tim daripada Jabatan Daftar yang buat ni 3 hari saja, ya. Saya minat traffic light punya color, ya. So within 3 days boleh upload sistem ni. It's not an easy task, tapi dia orang buat. Okay, daripada kita lebih daripada 10,000 termasuk staff kontrak dan sebagainya, sekarang ni masih 78% atau 8,000 lebih yang tidak masuk dalam sistem untuk declare taraf kesihatan dia. Dan amat penting untuk universiti mengetahui supaya peringkat masuk tu, yang penting tak masuk sontak, ya. In fact, kalau masuk 1 Jun ataupun 9 Jun nanti pun, saya harap Ketua Jabatan buat secara berperingkat.
Mungkin staff ni masuk pukul 8, staff ni pukul 9. Kalau tidak nanti jam di pintu masuk sebab kita akan buat screening dan juga taklimat ya. Okey. Dari situ saya share dengan head department. Saya rasa head department kalau ada masalah untuk access sistem ni bagi tahu PM saya direct tuan-tuan head department boleh pantau di sini, klik my jabatan dan boleh nampak you punya staff yang buat, tak buat dan sebagainya. Dan ini membantu sebab you dapat detail di peringkat PTJ. Siapa yang berisiko, misalnya saya bagi laju-laju lah sini ya. Sebab ini data kesihatan tak boleh. Ya. Saya tengok Datuk Syukari ada nanti. So detail. Kalau antara kampus ni, saya rasa yang paling laju macam mana nak? Apa boleh? Apa boleh saya? Apa boleh? Yang tengah saya. Okay, saya sudah cuba. Share. Okay. Share. Okay. Okey, kalau kita tengok di sini, staff yang paling laju ialah saya rasa di kampus kejuruteraan. Dah hampir 50% dia staff dia yang telah buat deklarasi kesihatan ya. Sebab ini kita akan link dengan database di Pusat Sejahtera ya. Dan yang paling laju saya ingat EE ya. So ada ingat di kalangan school is EE yang paling laju saya tengok semalam. Ni saja tengoklah di Induk 59 maknanya 41%. PPT masih ramai Insanul Anwar ada sini tak? Prof Said ya. Tolong untuk pastikan kita buat declaration. Dan ketua jabatan boleh tahu detail dari staf mana nak peringkat 1, 2, 3 dan 4. Kesihatan saya tahu ramai dan saya dah alert Tuan Haji Yusof untuk pastikan ada follow up di peringkat kampus kesihatan. So itu secara big picture-nya berlaku dan petang ni saya akan keluar satu memo untuk sistem kehadiran kerja fleksi. Sekarang ni bila kebanyakan about 85% of our staff bekerja di rumah ya. Dan kita tak tahu dia duduk di mana ya, sama ada dia duduk di Kedah ke di Penang, kita tak tahu ya. So di sistem ni kalau siapa yang pakai Android dia boleh download apps tu dan boleh guna terus. Untuk Apple dan juga yang tak ada handphone, smart handphone, tuan-tuan boleh guna web ini iaitu kampus online. Dia akan letak somewhere dekat sini Saya boleh share di sini. Nanti saya petang saya beritahu lah. So maknanya sistem ni akan monitor dari segi you share location sekali saja ya. Maknanya kita akan dapat lihat berapa staff yang hadir bertugas, sama ada bertugas di kampus ataupun bertugas di rumah ya. Cuma the understanding dengan pihak universiti, kita nak go one step ahead. Kita tak kata work from home ya. Sebab saya share di sini. Kita work arrangement. Siapa yang ikut forum dalam dengan feedback baru ni ya, so kita nak moving toward flexible work arrangement di mana you boleh kerja di mana-mana, tapi you kena share location sebab kita nak tahu
Dan ini perlu kelulusan ketua jabatan. Tak bolehlah kita sendiri-sendiri buat. Saya harap ini satu benda baru yang kita nak perkenalkan. Umpamanya hari ini, kalau kita boleh tengok di sini, saya harap tuan-tuan boleh nampak di sini, this is real time data. Mana daripada kita round figure lebih kurang 10,000 staf USM yang hadir bertugas dalam kampus 9.26%. Yang paling tinggi ialah di HUSM. Saya rasa ini paramedik, doktor dan sebagainya. Yang lain-lain tak ada. Dan saya harap staf yang masuk ke kampus, ada juga yang tidak touch guna sistem, whatever system that you have. IPPT, I know that you have your own system di sekaliran. Kalau di kampus Induk kebanyakan guna kad, touch the card reader. Saya harap itu berlaku. Sebab kita dapat tahu detail. Kalau saya klik ni, saya tahu dia masuk ke apa dan dia klik tu kat mana. So this system by 1 Jun kita akan ada 2 color di sini. Satu yang bertugas dalam kampus, satu yang bertugas di luar kampus. So yang luar kampus akan perlu guna app baru ni. So saya nak pergi terus kepada soalan. Ada 22 soalan, tapi ada juga yang bertindih. Ada yang saya tak boleh okey. Ini boleh bang, tak boleh bang. Okey. Soalan pertama ini saya dah jawab daripada Cik Zaki. Saya jawab dalam grup WhatsApp grup TU semalam. Mulai 1 Jun, adakah surat kebenaran ketua PTJ masih diperlukan? Jawabnya ya. Sebab kita masih dalam tempoh PKP. Masih perlu surat daripada ketua jabatan. Ketua jabatan perlu meluluskan untuk masuk ke kampus. Seboleh mungkin kita nak minimumkan orang di dalam kampus. Seperti saya sebut dalam Nerve Center, kalau dia perlu tugas tu 3 jam saja, lepas 3 jam dengan kebenaran ketua jabatan dia balik. Tak lagi ketua jabatan tak tahu, tiba-tiba balik. Itu tak boleh lah. So always update your supervisor. Okay. Ini dari Amirul Azhari. Kategori 1, saya boleh nampak, tuan-tuan boleh nampak lah. Nanti kita buat FAQ lah. Okey, dalam Hibah Pendaftar disebut staf berumur 50 tidak penyakit kronik, staf wanita tidak hamil, bekerja. Adakah kumpulan ini merujuk kepada yang bertugas di makmal saja? Ya, yang bertugas di makmal saja, yang masuk 1 Jun. The rationale is kita tak mau masuk serentak. Sebab kita tak tahu ada yang balik dari kampung dan sebagainya. Sebab itu self declaration tu sangat penting untuk dibuat. Dan sekarang ketua jabatan dah ada data. So dia tahu nak kategorikan. So secara umumnya 4 lah, walaupun dalam tu ada 3 peringkat 1, 2, 3 dan 4. Tapi ketua jabatan boleh juga guna budi bicara kata you work from home. Itu boleh. In fact ada soalan nanti saya akan jawab. Yang pentingnya kita bekerja. Okey, Faridah, bagi pemasukan staf mengikut peringkat, adakah semua staf berkenaan perlu masuk pejabat atau dibolehkan work from home? Bagaimana waktu bekerja masuk waktu pejabat? Okey. Masuk waktu pejabat itu dah ada dalam panduan bertugas di pejabat yang telah saya edarkan, guna waktu fleksi. Guna waktu fleksi. Dan yes, jawapannya boleh. You some PTJ dah pun buat. You work say 3 hari di pejabat, 2 hari kat rumah. Itu boleh dibuat. Dan ini yang disebut sebagai new normal yang kita kena ubah sesuai untuk kita pastikan kita punya service delivery. Itu berjalan. Dan saya nak jawab sini ialah boleh. Dia boleh guna budi bicara ketua jabatan tu. Saya harap PTU tu utamanya nasihat dan juga bantu untuk dari segi pelaksanaan benda ini. Okey, bagaimana waktu staf saya dah jawab dia. Guna waktu fleksi dan pesanan Naib Chancellor untuk work from home ni cuma dalam memo hebahan tu saya buat lembut sikitlah. Dia kata janganlah kacau staf sampai tengah malam, mentang-mentanglah work from home.
tengah malam pun kita kacau, kecuali emergency, so guna budi bicara lah, sebab dalam forum dulu kalau ingat, kadang work from home ni dia punya beban kerja waktu, sebab kita tak ada time frame macam buat coursework dengan research mode. Research mode is up to you, macam tu lebih kurang. Okay, next ialah Alidah juga. Okay, staff yang perlu surat, yes. Perlu, kita tak ada lah template kata ni, saya tak nak begitu rigid, di peringkat PTJ. Sudah, sebab dalam memo saya pada 6 Mei tu saya dah minta you kena pasti, dan ketua jabatan boleh buat planning sendirilah, ini work from home, ini you bekerja dari rumah, ini datang pejabat waktu sekian-sekian, so kita nak tengok macam mana dari segi pergerakan kemasukan nanti, Okey, Puan Ramnah, bagi staf yang pulang ke kampung kerana bercuti sebelum PKP, maknanya dia cuti PKP. Tujuan cuti rehat, kira lama cuti dia. Kita PKP sebelum Mac, check up di hospital, amel dan pengentasan jantung, lapor diri 25/6. Lama dia cuti Puan Ramnah, Adakah dia perlu balik 2 minggu lebih awal sebelum lapor tugas dia? Bergantung kepada tempat dia lah. Kalau kawasan dia tu merah, saya rasa nanti mungkin saya reserve soalan ni. Saya nampak Dr. Normala tadi ada, mungkin boleh jawab sama ada dia perlu di karantin, self karantin atau tidak. Kalau self karantin 14 hari pula, so saya reserve ni, nanti saya minta Dr. Normala komen sama ada staff yang balik bercuti kat kampung tu perlu tak self karantin, nanti saya jawab, saya ambil tugas Dr. Normala. Okey. Okey, staf dalam kategori berisiko tinggi, lebih umur 50 mohon untuk hadir lebih awal seminggu. Okey, yang ini yang selalu saya dapat orang panggil soalan, boleh tak staf yang kita ada kategori 1, 2, 3 and 4 work from home, so boleh tak yang 50 tahun dia risiko tinggi? Kalau you tengok situ, risiko tinggi ada dua sebab. Satu, you umur 50 tahun ke atas, dan juga ada penyakit kronik. Dalam kes ni dia lebih 50 tahun ke atas, dia nak datang awal, tapi boleh datang awal dengan persetujuan ketua jabatan, dan tugas tu sangat-sangat penting, jangan dia sendiri datang tanpa pembenaran ketua jabatan, itu dibolehkan, Jangan rigid sangatlah. Ini garis panduan untuk memastikan. Saya rasa kita akan ada 2-3% yang begitu, mungkin dia perlu masuk sekejap je, dia settle 2 jam, lepas tu dia balik, Bagi ini yang saya sebut tadi, work from home kerana sekolah anak-anak belum dibuka, adakah patut pada pengiliran staf lain? Ini yang saya sebut tadi, ini budi bicara ketua jabatan. Some of PTJ telah pun buat planning, you datang. In fact, baru ni saya pergi ke satu department, saya bagi contoh lah, pejabat am tu kecil, tak sampai 1 meter jarak duduk, so you kena rotate lah. Sebab itu planning tu penting, kita guna ruang, kita ada masa, ada ruang lagi untuk buat planning, okey, dan ini yang saya sebut tadi lah, sebab sekolah tadika apa belum buka. Tuntukan Medan saya dipahamkan buka 1 Jun hanya untuk anak-anak frontliners. Dia tak tema semua. I think itu the persetujuan. Tapi the latest information, dia pun tak buka 1 Jun sebab akan kalang kabut dengan kemasukan staf, okey. Prof Datuk Isa Majid tanya takrifan rumah mengikut bekerja rumah, alamat kediaman daftar pejabat atau bla 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 bla. Okey, ini yang saya sebut tadi. Mungkin orang yang ada lebih 2 rumah masalah lah, so rumah mana dia nak kerja, so kita tak nak rigid begitu Datuk. So kita kata fleksi, dalam app nanti ketua jabatan tu tahu dia bekerja di mana, dan kita akan guna GPS untuk dapat information bila dia daftar. Bagi yang belum yang tak guna Android, boleh guna kampus online dan cara manual. So hopefully
iPhone dan sebagainya ni boleh kita guna dalam mid of June. Itu sedang testing, ya. Okay. Panjang soalan ni Prof Zainal, ya. Prof Zainal Ahmad, okay. Saya pun tak pasti yang maksimum 4 orang ni, kalau boleh tiada maksimum, saya mungkin yang ni disebut oleh Datuk Rahman ya, 4 orang ni. Saya tak ingat kat mana datang 4 orang ni. Tapi saya rasa dalam konteks ni terpulang kepada Ketua Jabatan, ya. Yang penting ialah servis delivery kita dan juga jaga penjarakan sosial, jaga SOP keselamatan dan kesihatan. Yes. Dr. Musa, saya rasa tak ada disebut 4 orang ni. Tak ada lah. Terpulang kepada budi bicara Ketua Jabatan ya. Okey. Oh, Datuk ada kan? Ada. Terkejut saya. Okey. Saya pun tak ingat disebut di mana-mana. Mungkin ini hadis daif lah, ya. So itu kita pulangkan, sebab itu peranan Ketua Jabatan sangat penting untuk buat planning, ya. Yang pentingnya jaga penjarakan sosial, ikut SOP keselamatan dan kesihatan pekerjaan, dan juga the objektif service delivery itu tidak terjejas. Okey, bagaimana dengan apps untuk monitor kemasukan? Itu saya sebut tadi, sudah berjaya dibangunkan. Dan petang nanti saya akan buat hebahan lah kepada semua, ya. Cuma sekarang ni kita untuk akademik, staff akademik, kita tak ada wajibkan kecuali akademik yang jaga, ya, ataupun dilantik ke jawatan pentadbiran, perlu clock in clock out, ya. Tapi untuk staff pentadbiran semua wajib. Yang ini saya akan masuk ke dalam management meeting lah untuk buat decision. USM the only university yang boleh. Sekejap. Okay. Boleh off mic. Soalan. Asyik jualan asyik. Boleh tolong off mikrofon, saya ada gangguan. Okey. Soalan seterusnya daripada Prof Zainal ialah tentang edaran. Itu apa tu, mas dan sebagainya itu adalah tanggungjawab Nerve Center. Pusat Sejahtera salurkan kepada Nerve Center akan edarkan. Esok kita ada meeting Nerve Center dan insyaAllah akan dimaklumkan kemudian, termasuk jugalah SOP. Saya dah alert head of UKKP supaya ada apa tu alignment dengan apa yang saya nak buat dengan aktiviti UKKP. Saya ingat Cik Zaid telah pun ada planning, sebab Pusat Sejahtera UKKP akan bagi taklimat semasa start masuk pada 1 Jun, ya. Juga location di mana head of campus kena plan. Kalau di kampus induk ialah di mana Dewan Peperiksaan akan diadakan short taklimat, ya, tentang keselamatan dan kesetaraan untuk yang masuk kali pertama ke kampus, ya. Yang lain-lain itu saya reserve Prof apa tu Zainal dan mungkin Dr. Normala boleh respon nanti. Cuma ni banyak tentang supply lah yang kita janji. Kita janji itu 2 minggu, ya. Kita janji 2 minggu sahaja universiti akan bagi. Cuma kecuali, ya, untuk IPPT dan ACE-USM, ya, dia orang kena supply sendiri. Selepas 2 minggu tu PTJ boleh menggunakan peruntukan masing-masing untuk supply peralatan tu kepada staff. Cuma satu yang USM tak supply ialah pengukur suhu badan.
kita akan ambil sekali saja di pintu masuk oleh security, dan sekiranya PTJ merasakan ia perlu, dia boleh guna peruntukan sendiri untuk dapatkan, ya. Okey, Datuk Rahman, kalau ada apa-apa jemput tambah. Okey. Cuma Dr. Musa, Ya. saya tak pasti di kampus sains USM tu. Sebab kita tak ada our own pusat sejahtera untuk nak bagi yang the first day of dapur diri tu lah. Nanti saya nak minta mungkin Nerve Center boleh hantar wakil untuk bagi taklimat. Because kita ada beberapa PTJ di situ. Di Jambul. USM ke? Di kesihatan ke? Tak, di Bukit Jambul. Oh, Bukit Jambul. Okey. Sains USM ya. Okey, thank you Datuk. Kita take note about that lah. Ya. Okey, daripada Siti Fadilah Husni, merujuk kepada plan pasukan staf peringkat ketiga adalah kemasukan 50 tahun. Okey, bla bla. Adakah dibenarkan masuk bekerja 10 Jun? Itu bergantung kepada ketua jabatan. Saya dah jawab tadi, ya. Tapi seboleh mungkin kita nak elakkan lah. Yang kita buat rasionalnya tak masuk sentak, ya? Dan kita kategorikan taklah semua masuk sekali. Staf yang memikul beban tugas lain, tugas di rumah ni, saya dah baca soalan ni, dia buat kerja di pejabat, menjalankan tugas orang yang tak datang kerja. So saya balik kepada ketua jabatan lah untuk lihat sebab lack of IT skill, ya. Itu arrangement yang ketua jabatan perlu buat, ya. Okey. Seterusnya ialah Datuk Isa sekali lagi, iaitu staf yang terkandas dalam tempoh di kampung, dalam tempoh PKPB, tidak kembali ke kediaman mengikut alamat di pejabat, ya. Bolehkah staf boleh bekerja dari rumah? Okey, itu bulan ketua jabatan lah. Dia tak boleh balik atas sebab-sebab tertentu, bukan dia balik jalan tikus pergi balik ayah, ya. Dan dia tak boleh balik tu. So sebab itu kita buat flexible work arrangement melalui sistem, ya. Dia bergantung kepada ketua jabatan. Saya rasa persentasenya tak tinggi lah, tapi ada kes begini, ya. Saya berada di Sungai Petani, ya, ini dari library kot. Adakah saya dibenarkan untuk membawa keluarga pulang ke Pulau Pinang apabila saya diminta pulang bertugas? Ya, itu arrangement diri sendirilah. Sungai Petani dengan USM tak jauh lah, orang berulang daripada Perlis pun dah, ya. So kalau saudara nak bawa balik keluarga, itu arrangement yang dia kena buat lah. Mungkin dia ada dua rumah lah, rumah di Sungai Petani dengan rumah di Pulau Pinang. Banyak orang Pulau Pinang ada rumah Sungai Petani tapi duduk di Pulau Pinang, ya. So ini saudara Musa Muhammad Ghazali, arrangement itu kena buat sendiri. Tapi yang pentingnya, kalau ketua jabatan you minta datang bertugas hari itu, you kena datang. Bukan bawa keluarga, you kena datang sendirilah, ya. Itu saya rasa lebih kepada arrangement sendiri. Itu kena ikut prosedur kat Balai Polis lah. Dan itu di luar kawalan kita. Cuma kalau nak dapat information, saya nampak tadi Bang Yu ada online ni, you boleh call Nerve Center. So dia orang ada banyak pengalaman bantu staff, ya, yang kes macam ni lah. Okey, daripada Ida Hayati, HUSM, PTJ. Okey. Soalan dia, kalau kita kategorikan, ada juga PTJ yang 96% ni termasuk dalam kategori 2. Maknanya 4% saja kategori 1, ya. Kategori 2 atau kategori 3. Dia kata boleh tak menggunakan mekanisme. Saya pulangkan kepada staf, kepada ketua PTJ, ya. Yang penting ialah elak masuk serentak, ya. Saya rasa kalau dekat kampus kesihatan, Datuk pengarah kampus, memang tak pernah miss saya tengok dia hadir mesyuarat kat Nerve Center ni. Sudah tentu ada planning, ada peringkat sana untuk memastikan penyelesaian pemasukan staf. Panjang Cik Azlan, Dr. Azlan punya soalan ni. Okey, sedia standard soalan bagi murid HOD ini dah buat lah. Azlan dah ada color dan sebagainya. Sekarang HOD dah boleh tengok
staf yang berpenyakit kronik, dan saya harap maklumat-maklumat kesihatan staf ni dijaga Pak Yes, tak boleh diedit begitu sajalah ya. So okay. Senarai staff yang benarkan awal itu hopefully the system apa yang PPKT tengah develop at the moment. Bila kita masuk dalam kampus, staff keselamatan kena tanya manually, kita tanya kita staff number dan sebagainya untuk direkodkan. So apa yang berlaku, PPKT dengan HR sekarang sedang develop satu sistem untuk kita tak guna manual lah ya. So itu sedang saya nak cerita lebih pun sedang peringkat pembangunan. Saya harap second week of June kita dapat guna, sampai Jun lah kita boleh guna, dan ini sangat membantu staff yang bertugas di pintu masuk ya. Cadangan slot ni dan sebagainya itu Dr. Azlan boleh cadang dalam part of a nerve center. Itu kena ada keputusan dekat nerve center lah, nak buka pukul tutup pukul ya. Okay. Firdaus, mohon penjelasan staf yang tinggal di Simpadan Kedah Perak Untas kembali bertugas 1 Jun. Adakah boleh menggunakan surat kebenaran sebelum? Ya. Cuma pastikan surat kebenaran itu tarikhnya betul. Ya, ada juga staf yang dia minta dulu sekali sebab kita punya PKP ni dah masuk fasa 1, 2, 3, boleh PKPB ya, kita tak tahu selepas 9 Jun ada tidak. So make sure apa orang panggil tarikh yang terkini ya. Setakat inilah pengalaman saya sendiri merentas negeri ya, guna surat USN, letih USN sangat laku, tak ada masalah ya. Kecuali you bawa lebih dengan keluarga dan sebagainya, itu akan ditanya. Untuk datang kerja saya ingat tak ada masalah. Tak ada lagi lah staff yang setakat pengetahuan saya lah, dia tak boleh datang bertugas merentas negeri, boleh tahan disebabkan surat daripada head of department itu tidak dipertikaikan oleh pihak polis ya. Jangan jadi macam penjawat awam yang semalam lah ya, dia edit surat tu ya, minta yang baru ya. Okay. Dari Amra, prosedur staf pelajar mendapat surat rentas negeri mulai 1 Jun. Sama kalau staf perlu head of department untuk kembali bertugas ya. Untuk pelajar pun saya rasa sama. Cuma pelajar 1 Jun ni istirahat Datuk Rahman untuk yang lab yang very critical saja ya. Itu pun kita kena tahu bukan prosedur yang dibuat-buat oleh universiti, oleh Majlis Keselamatan Negara ya. Bayang COVID ni satu benda yang sangat besar ya. Okey. Soalan 17, adakah had minimum bekerja ditentukan? Had minimum saya tak berapa faham soalan ni, cuma adakah had minimum bilangan hari seminggu atau jumlah jam sehari ya. Kalau jumlah seminggu maknanya 5 hari lah, tapi arrangement perlu dibuat sebab ada ketua jabatan kata dia terima list daripada staff dia, staff tu sendiri kata 10 orang semua nak buat work from home, seronok duduk rumah sekarang ya. So itu ketua jabatan kena main peranan lah untuk buat planning rotation. Sebab itu dalam berkeliling KSU telah disebut tentang rotation 2 hari, 3 hari ya. This is a new culture yang berlaku. Dari segi jumlah jam seperti disebut tadi, guna flexi hours lah. Jangan ganggu staff di luar daripada waktu yang sepatutnya. Okey, soalan sama juga daripada Muhammad Kamal juga. Jika keadaan kembali normal, insya-Allah ya, kita doakan, adakah work from home akan diteruskan oleh universiti? Kita universiti yang antara agensi yang pertama cetuskan work from home sebelum PKP. Masa tu saya ingat tak ramai ya, kita tulis pada semua head department, tak ramai, less than 100 data yang kita buat, dan kita buat survey dan sebagainya. Cuma saya punya lah, ini off record lah, tak bincang kat mana-mana. Saya punya sasaran 30% of admin staff ya,
yang academic staff tu kalau bergantung kepada universiti, tapi sekarang online dah banyak. I think more than 50%. No? But for admin staff, at least 30%, work from home. Bukanlah work from home selama-lamanya. So macam tadi dia datang 2 hari, 3 hari. Then kita boleh save dari segi banyak dan juga boleh restructuring, business process re-engineering kita tengok balik. Sebenarnya banyak tugas post-COVID ni yang kita perlu buat. So insyaAllah soalan daripada Cik Kapang ni maknanya inisiatif ini akan kita teruskan. Dan kalau kita tengok Intel, kita tengok big company, dia sediakan facilities. Cuma monitoring sebab anak kawan saya ada kerja audit firm, dia kata lebih teruk daripada kerja di pejabat. So this is isu yang perlu kita bincang. Tapi dari segi planning universiti, di peringkat saya lah, kita akan teruskan mengikut kesesuaian jawatan dan tugas dengan persetujuan ketua jabatan. Ini kena tanya Puan Rogayah lah. Bilakah tarikh sebenar kemasukan staf perpustakaan yang berisiko rendah dan berisiko tinggi? Secara umumnya minggu kedua lah. Kalau sebab yang minggu utama 1 Jun tu lab saja, you masuk minggu kedua. Yang berisiko rendah, tak ada risiko, dia green yang tadi. Tapi bergantung kepada ketua pustakawan di kampus masing-masing lah. Sama ada tak tugas-tugas yang memerlukan dia datang bertugas untuk tempoh sebelum tarikh yang sepatutnya. Itu saya pulang kepada ketua jabatan. Cuma pastikan ikut SOP 20. Isu mekanisme pengukuran produktiviti ni isu yang banyak dibincangkan lah. Tapi at the moment saya tak nak respon to isu productivity. Ada lampiran dalam KSU, saya tak edarkan sebab pada saya kita patut keluarkan satu garis panduan yang fleksibel supaya head of department dapat pantau dan juga plan dari segi kerja itu dengan lebih orang panggil menjawab isu di PJJ itu. Kalau kita keluar satu garis panduan saja, dia tak fleksibel. So kita tengok macam mana at the moment memang some kata sebab kita buat survey 60% of our staff responden yang jawab 1000 lebih tu, kita buat survey, dia kata tak ada isu dengan work from home ni 60%. Data QPAC, kalau siapa tengok live Facebook saya dengan QPAC dengan dua lagi ahli panel termasuk Prof. Rahmatullah, ahli QPAC about 40% mengatakan bahawa work from home ni perlu disambung lepas PKP. So that is isu productivity bergantung kepada again senarai tugas dan juga jenis tugas. Sebab itu BPR, Business Process Re-engineering perlu berlaku. Sebab the SOP at the moment kita lebih kepada SOP face to face. Kita service customer face to face, semua face to face. So itu perlu dirombak balik mengikut budaya ataupun norma baru bekerja. Kamel dari kejuruteraan, bagaimana app dengan secara monitor pergerakan staff telah sedia digunakan, bla bla bla. Yang soalan kedua tu saya dah jawab tadi. Isu kita akan selaraskan dalam newsletter. App yang ada 2 apps. Satu yang dibangunkan oleh Pejabat Penata dengan PPKT, Puan Hasnah PPKT dan juga tim Puan Faizah lah. Itu dah siap saya sebut tadi. Ada satu lagi tim yang develop, dia boleh juga monitor dari segi suhu badan dan sebagainya lah. Ini tim di bawah Prof. Ruslan. Itu dalam nurse center saya tanya what is the status of development of this app. Latest information which was sebelum raya, dia orang masih testing di IPPT. So hopefully esok dia orang report kita lah. So dia
there are two type of apps lah. So yang app yang pertama tu dah siap lah ya. So lebih kepada kehadiran ke kampus. So yang satu lagi tu dia link dengan kesihatan staff. That is app yang dibuat oleh satu tim pusat pengajian sains komputer di bawah Prof. Roslan TNC KPI ya. So esok insyaAllah saya akan tanya the proses. Sebab kita target dulu kalau Cik Rashid dari sini VC minta sebesar 7 tu guna. Tapi I don't know what is the status lah. Okay. Ini soalan dari Cik Rashid. Apa tu, saya ingat saya dah jawab tadi ya. Bagi yang 30 tahun dia apa tu, apa orang panggil, dia ada sakit dan sebagainya, boleh tak dia datang mengikut budi bicara Ketua Jabatan? Boleh ya. So baik sekarang pun kalau kita tengok ramai yang risiko ya, risiko tinggi ya, 50 tahun ke atas, kita kena datang juga orang HR, orang bendahari keselamatan to make sure business universiti ni tak terjejas ya. So jika pejabat tak dibuka setiap hari dan staf bekerja di rumah, adakah tiada masalah? Staf pejabat hanya datang ke ofis mengikut giliran seperti seminggu sekali, 2 minggu sekali. Dan ini saya pulangkan daripada Melati ya. Yang pentingnya apa tu apa orang panggil core business tidak terjejas ya. Itu yang paling penting ya. Tapi secara umumnya pejabat kita kena buka balik ya. Bila Jun ya, sekurang-kurangnya katalah semuanya berpenyakit 50 tahun ke atas pejabat tu, tapi 15 Jun dia kena datang ke office ya. Itu kita punya planning ya. Lepas tu nak rotate work from home, that's okay. Ada orang lah dekat office. Macam saya ada call, dapat call tadi, saya kata call lah pejabat tu, nak dapat information tu, dia kata tak ada orang tu kan, mungkin cuti raya lagi. Okay. Sekarang okay. So tadi dah boleh. yang pensyarah tu macam sekarang lah, macam kita kata lah, as far as the teaching and everything macam biasa. Cuma kalau ada face to face, then dia orang kena pergi lah. Maksudnya kalau ada lab dan sebagainya, tapi lab tu ketua jabatan kena lihat balik lah dari segi penjarakan sosial dan sebagainya. Kena, to me, benda tak sepatutnya dihalang lagi lah. Cuma ambil, macam kita sekarang ni kita panggil ambil all the SOP, literally kita implement, I think we will not be any problem lah. Okay. Bukan lab. Tadi ada Dr. Normala nak cakap juga tadi, tapi Dr. Musa tak dengar. Okey. Terima kasih Datuk. So maknanya apa tu bergantung kepada ketua jabatan ya. Apa tu, tapi teaching macam Datuk sebut tadi dah berlaku secara online ya. Okey, Dr. Normala, silakan. Sorry tadi saya tak dengar. Silakan. Dengar kan Dr. Musa? Okey, dengar. Okey, terima kasih Dr. Musa. Saya jawab soalan nombor 2 dulu lah tentang mask lah Dr. Musa. Ya. Untuk 2 minggu supply mask, insya-Allah kita akan hantar sebelum 1 hari bulan Jun lah. Kita akan hantar ke Nerve Center. Nerve Center akan distribute kepada klinik kesihatan, akan hantar kepada kampus kejuruteraan dan juga kampus kesihatan yang bahagian kampus kesihatan sajalah. Saya rasa yang untuk IPPT dengan HUSM memang tak provide lah Dr. Musa. Untuk 2 minggu akan diberi supply insyaAllah 1 Jun. Okey, soalan yang seterusnya adalah berkenaan dengan staff-staff yang akan sampai ke Bukit Jambul, iaitu Sains at Bukit Jambul. Saya cadangkan supaya mereka juga dengar taklimat di kampus induk lah sekali sebelum masuk ke tempat kerja. Ya, saya rasa lebih senang fokus one area Dr. Musa ya. Ya, betul. Untuk self quarantine, currently zon-zon kita boleh tentukan zon-zon. Zon contohnya example katalah di kampus di Kelantan adalah zon hijau dan kembali ke Pulau Pinang di zon hijau. Biasanya boleh bergeraklah, pergerakan tu boleh berlaku, dan sekiranya staf tersebut balik ke rumah di Pulau Pinang sebelum bertugas, dalam masa 2 minggu kita galakkan untuk self quarantine lah, untuk quarantine untuk pastikan mereka sihat. Tetapi itu juga berdasarkan dengan keperluan pekerjaan lah. Sebab nanti dalam masa dah balik ke kerja, untuk
bila untuk 2 minggu yang kalau sekiranya staff tersebut ada hello, Ya, jika staff betul. maklumat tentang zon yang dia kembali dan sebagainya, kita boleh dapat daripada self declaration lah. Dan self declaration tu boleh rujuk kepada petugas kesihatan. We can help out to monitor the staff untuk masa 2 minggu lah. Itu saja daripada saya. Terima kasih Dr. Nomala. Ya. Okey, saya teruskan baca soalan daripada Webex ni. Okey, ada banyak soalan tentang deklarasi kesihatan. Ya. Macam mana kita nak check kita dah berjaya submit? Ya. So it's online, you submit saja, terus dia keluar satu notification. You dalam grup mana? Berisiko rendah atau berisiko tinggi? Dan ada sebab dia. Ya. Dan ini membuktikan atau menunjukkan kita berjaya submit borang itu. Kalau you submit, mungkin sebab internet line dan sebagainya, coverage dan sebagainya, tak keluar notification kata you dalam grup mana. Itu tidak berjaya lah. Okey. Ada juga soalan, dia silap. Ya. Mungkin sebab puasa aku. Ya. Silap ataupun raya makan ketupat banyak. Dia silap isytihar isi borang. Ya. Kategori lain dia masuk kategori lain. Ya. Dia ada 4 bahagian borang tu. Ya. Jadi kita go thoroughly. Ada A, B, C, D. Ya. Yang D itu kena baca sebelum submit. Ya. Kita sahkan all the information A, B, C itu betul. Ya. Tapi sekiranya berlaku, maknanya you tak sakit, tiba-tiba you letak you sakit. Ataupun sebaliknya, you sakit, you tak isytihar you sakit. You boleh hantar email lah ya kepada saya sendiri, musa@usm.my, untuk saya channelkan kepada sistem admin untuk buat balik. Tapi make sure declaration tu betul lah, bukan untuk hide something ya, sebab itu very critical ya. Okey, yang lain saya ingat habis soalan yang patut saya jawab, atau ada soalan lain lagi? Okey. What is total number sekarang? Oh, ramai, 523 orang yang ikut. Terima kasih banyak-banyak. Saya harap penjelasan ataupun sesi soal jawab ini membantu tuan-tuan untuk menjelaskan 3 perkara. Yang pertama ialah buat persediaan untuk buat persediaan untuk menerima staf kembali bertugas mulai 1 Jun secara berperingkat. Ya. Dan jangan lupa perkara 4 dalam memo saya, iaitu kena review SOP dan juga kenal pasti kesesuaian staf untuk bekerja di rumah saat ada secara sepenuh masa atau separuh masa. Itu utamanya mengambil kira sekolah tak buka, tadika tak buka. Itu kena ada flexibility supaya kebajikan staf juga diambil kira. Ya. Yang kedua yang saya sebut tadi ialah work from home. Ya. Petang ni insya-Allah kita akan keluarkan memo tentang sistem untuk kehadiran work from home. Selama ni kita tak ada ya. Dan bagi yang guna smartphone Android, boleh download pasport ya. Saya nanti detail lah saya masuk dalam bahan petang ni ya. So bagi yang tak ada smartphone, boleh guna kampus online dan isytihar tempat bertugas. Macam saya sebut tadi, kita bukan, in fact the sistem pun kita tak kata sistem work from home, sistem bertugas fleksi ya, supaya kita go one step ahead dan kita tak limitkan tempat bekerja. Cuma kita kena isytihar. Dan again, work from home ni perlu planning di ketua jabatan dan staf perlu dapat kebenaran ketua jabatan ya. Yang ketiga saya share tadi, sangat penting untuk kita apa orang panggil isytihar atau declare itu punya status kesihatan. Dan insya-Allah saya memang pantau, always update top management tentang percentage, sebab kita punya target before 1 Jun 100%.
yang 10,000 staff ni at all level istihad dia punya kesihatan simple saja, tak sampai 2 minit ya. That's 3 thing yang saya share dalam sesi soal jawab ini. Sekiranya ada lagi yang tak jelas lagi, boleh email atau WhatsApp saya ya untuk tanya. Dan sebenarnya apa yang kita bincang hari ini dah pun ada dalam, kebanyakan pun dah ada dalam hebahan sebelum ini ya. Saya nampak Datuk Rahman, saya ada lagi Datuk nak save apa kan? Silakan. Dr. Musa. Ya. Dr. Musa. Okey. Saya Adam daripada kampus kesihatan. Nak tanya soalan boleh? Ya. Macam ni, di kampus kesihatan kita ada develop kita own punya health declaration form, sebab kita ada juga staff-staff yang terlibat dengan klinik yang berisiko macam SARI dan sebagainya. Jadi saya nak tanya, is it possible kalau macam kita masuk ke dalam kampus online tu, maknanya bila staff nak isi, dia ada 2 pilihan. Mana satu pilihan untuk kampus kesihatan yang memang kita buat special, yang lain tu untuk general. Is it possible ke atau tak possible? Boleh hantar dululah, sebab kita buat satu kampus ni kita tak ada version lain lah. Hantar dulu form tu, kita nak tengok dengan tim kampus sejahtera. Ada beza tak? Okay. Ada beza sikit, kita dah review, macam kita punya tim dah review, ada beza sikit. Okey, tak apa. Tak ada explain sini, just send through email dan kita tengok. Nanti saya email kat Datuk Musa Ratna Malang. Okey, thank you. Ada lagi soalan? Dr. Musa. Yes. Dr. Musa, ya, kalau boleh saya nak tambah sikit. Kita ada bekalkan dalam bentuk soft copy all the poster dan sebagainya. Okay. Kalau boleh semasa preparation ni pun pusat-pusat pengajian atau PTJ boleh letakkanlah poster-poster di kawasan dan begitu juga hand sanitizer dekat mana available dan sebagainya lah. I mean, kita kena be ready. And then saya nak cadangkan juga kalau boleh ada seorang resource person dekat setiap PTJ. So that kalau siapa-siapa nak tanya the SOP apa dan sebagainya, this resource person beside the dean ataupun head of department boleh jelaskan, dan kalau boleh bagi juga taklimat kepada pelajar. So mereka masuk pelajar do and don't to all the user of the labs and whatnot lah. Jadi everybody tahu what to be done lah. Jadi that be easier lah. Itu pandangan saya lah. Betul. Saya setuju dengan itu, supaya ada coordination di peringkat PTJ. Sebab tu saya jemput PTU, Pegawai Tadbir Universiti, untuk involve sekali supaya dia bantu department masing-masing dari segi menyalurkan maklumat dan juga coordinate dari segi all the information, data dan sebagainya. Perlulah ada taklimat tu ya. Dr. Musa. Yes. Ada satu pertanyaan tentang pembantu penyelidik. Sebab pembantu penyelidik mereka tak boleh masuk dalam kampus online. Jadi kemungkinan besar saya rasa mungkin perlu ada borang manual lah kot untuk diserahkan kepada dekan, dan dekan akan kategoriskan mereka mengikut borang manual lah. Sebab saya rasa pembantu penyelidik ada yang dah mula bertanya lah. Itu saja. Boleh dibuat di peringkat manual, sebab tak semua data yang pembantu penyelidik ni ada dekat sistem ya. So sebab itu masa sistem development tanya saya nak buka tak buka ya. Kalau kita buka sebab ada data yang tak update ya. So saya kata untuk peringkat pertama untuk staff kontrak dan juga staff USM saja. So itu yang kita fokus. Bagi yang project staff yang tak boleh masuk dalam kampus online, guna manual, tapi dia perlu menggunakan standard form yang telah pun dikeluarkan oleh Nurse Center. Okey, satu lagi peringatan untuk PTJ ni, dia jangan banyak pintu masuk ya di PTJ. Macam kita pergi kedai makan satu pintu saja, supaya ada kawalan. Mujahid, sudah Mujahid. Okey, last one, siapa-siapa nak cakap silakan. Dengar. Ada soalan? Ada soalan? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Faizal PIP. Faizal, yes. Okay, sorry disturb Doktor. Kita akan juga borang survey sebelum ni yang mana ada few thing yang kita rasa perlu
mungkin pandangan saya lah, kalau boleh decentralize pun lagi cantik. Itu berkaitan contohnya ada staf-staf yang ada sijil light duty dan sebagainya, yang juga kita perlu ambil kira juga untuk rumus, walaupun ini adalah tanah ketua jabatan. Jadi saya ada forward pada doktor untuk maklum balas lah tentang survey form kami dan juga borang maklum balas tugasan work from home daripada 18 Mac sehingga sekarang lah. Jadi saya mohon pertimbangan dan perakuan doktor. Saya dah forward. Terima kasih doktor. Okay, itu di peringkat PTJ lah. Inisiatif di peringkat PTJ. You boleh carry on bincang dengan dekan. Ya. Di peringkat kita dah ada SOP kita sebab kita jaga 10,000. You jaga mungkin 200 jadi you boleh buat your own system. Tapi sistem tu mesti align dengan polisi universiti. Ya. Okey. Okey. Ada soalan lain? Terima kasih doktor. Ada soalan lain? So kalau tak ada soalan, ini webex saya yang ke-5. Ya. Saya harap tak ada isu sangatlah. Ya. Kalau isu sikit tu dari segi penyelarasan kemasukan staf secara berperingkat 1 Jun. Ya. Saya ucapkan selamat merancang dan juga melaksanakan segala SOP. Baik untuk research activity yang disebut oleh Profesor Datuk Rahmat tadi, juga general staff untuk pastikan kita punya keselamatan dan juga kesihatan staf kita ini terjaga. Begitu juga pelajar. Ya. Dan sekiranya ada isu-isu berbangkit selepas 1 Jun, Nerve Center akan mesyuarat petang 1 Jun untuk lihat bagaimana kemasukan yang pertama pada pagi 1 Jun. Ya. Again, benda yang kadang-kadang kita tak nampak ialah planning waktu kemasukan. Janganlah datang semua pukul 8 pagi. Ya. Itu akan mungkin queue panjang lah dekat dengan orang panggil security. Ya. So terima kasih dan kita doakanlah sebagai wabak COVID ini dapat diuruskan dengan cara terbaik. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.